Alhamdulillah, sudah kembali kita bersama lagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada bis kita yang mungkin baru bersama kami di Rampai Pagi untuk hari ini pertemuan kita edisi Isnin. Dan seperti yang kita kongsikan bersama dalam segmen wawancara kita secara visual ini, di mana kita bawakan segmen bahasa dan kesusastraan Melayu ini, membawakan topiknya pada pagi ini, iaitu metafora bahasa Melayu. Dan mungkin Mahira ini mengenalkan tetamu kita. Bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Dayang Helwa binti Haji Imran, merupakan sarjana Doktor Falsafah dalam Bahasa Melayu dan Linguistik. Jadi kita cuba untuk sapa Dayang Helwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Dayang Helwa pada pagi ini? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Apa khabar juga para penyampai? Alhamdulillah. Kita berdua sehat dan juga rakan-rakan kita di studio pun sehat ya. Alhamdulillah. Helwa di mana ni? Di rumah? Masa ni di rumah. Alhamdulillah. Jadi tajuk untuk segmen bahasa dan kesusastraan Melayu untuk hari ini berkenaan dengan metafora bahasa Melayu. Mungkin sebagai mukadimah, apakah dia sebetulnya ni konsep metafora ini? Silakan Helwa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Rampai Pagi kerana menjemput saya pada pagi ini untuk menyampaikan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, seperti tajuk perbincangan kita ni pada hari ini ialah metafora bahasa Melayu. Saya ingin menjelaskan dulu konsep-konsep penting yang ada dalam tajuk ini supaya para pendengar pun faham apa tajuk yang kami bincangkan pada hari ini. Okey, konsep metafora ni pasti ramai yang kurang peka apa itu metafora. Jadi metafora ni adalah salah satu istilah dalam bidang linguistik yang digunakan, iaitu ia berasal daripada bahasa Yunani metaphoron yang bererti memindahkan. Jadi metafora ni adalah satu istilah yang melambangkan maksud yang berlainan daripada ekspresi yang diujarkan. Metafora juga membuat perbandingan antara dua hal ataupun benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup. Jadi walaupun tidak dinyatakan secara implisit atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup, walaupun tidak dinyatakan secara implisit dengan penggunaan kata-kata bak, seperti, umpama, laksana, ibarat, sebagai, seperti yang terdapat dalam perumpamaan. Jadi metafora ini merupakan gaya bahasa kiasan langsung ataupun perbandingan yang menyebutkan dua hal yang tanpa menggunakan kata-kata perbandingan. Metafora ialah bahasa kiasan yang digunakan untuk membandingkan suatu perkara dengan yang lain yang sama keadaannya yang bersifat imaginatif. Jadi ia boleh tergolong juga dalam satu bahasa figuratif, iaitu perkataan ataupun yang bukan maknanya. Jadi metafora ni akan membantu seorang pembicara ataupun penulis melukiskan satu gambaran yang jelas melalui perbandingan. Jadi kalau menurut Zakbar, metafora bahasa Melayu ini adalah peribahasa yang menyebut satu maksud dengan diumpamakan ataupun dikiaskan kepada suatu perkara lain dan menghasilkan dua makna. Okay, saya akan berikan contoh. Contohnya, air dicincang takkan putus. Tadi tahu tu, faham peribahasa tersebut. Ia bukan maknanya tadi mencincang air, bukan. Tapi ia adalah satu perumpamaan, iaitu yang bermaksud pergaduhan antara adik-beradik yang tidak akan berpanjangan. Ataupun salah satu peribahasa lagi, ada udang di sebalik batu. Bukannya maksudnya ada udang di sebalik batu, ada udang di sebalik batu. Tapi maksudnya ia mempunyai agenda yang tersembunyi. Jadi itu adalah salah satu contoh metafora. Hal ini memberikan cerminan kepada makna yang ingin disampaikan. Jadi dari segi kognitif pula, metafora amat berkait dengan pengalaman-pengalaman lalu yang wujud dalam pemikiran penggunanya. Jadi boleh saya simpulkan metafora ini adalah
perbandingan yang menggunakan kata konkret yang boleh dihitung dan kata abstrak, dan juga merupakan perbandingan secara langsung ataupun tanpa menggunakan kata-kata seperti bab, ibarat, umpama dan sebagainya. Itu adalah konsep pengertian metafora ya. Ya. Baik, cukup jelas sekali. Terima kasih atas penjelasannya dan juga itu kita sedikit sebanyak mengetahui akan pengertian metafora. Kalau saya memahaminya sebagai memindahkan tadi ya Puan ya. Dan kita ingin mengetahuinya juga. Bagaimana metafora wujud dan apakah ciri-cirinya, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Metafora ni sebenarnya wujud dalam kehidupan petani seharian. Jadi ia wujud melalui bahasa, pemikiran dan juga tindakan manusia. Penggunaan metafora ini didasari oleh skema image. Okay, skema image ni sesuatu yang boleh kita kaitkan dengan kognitif manusia, iaitu otak lah. Jadi kita sejak dari dilahirkan lagi sememangnya dilengkapi dengan beberapa pantulan yang dikenali sebagai skema. Okay, skema ini boleh mewujud menerusi gerakan fizikal ataupun mental. Jadi skema yang ada pada kita akan menentukan bagaimana kita bertindak balas terhadap alam persekitaran. Jadi dari perspektif semantik kognitif, skema image ini digunakan untuk menginterpretasikan makna. Okay, jadi skema image ialah pembentukan struktur konsepsi atas berdasarkan pengalaman manusia yang berlaku di dalam sistem kognitif manusia. Itu skema yang berlaku dalam otak manusia lah. Pengalaman fizikal ini termasuklah segala pergerakan anggota badan, tanggapan manusia terhadap dunia dan sebagainya akan membentuk satu struktur konsepsi asas yang digunakan oleh manusia untuk menyusun pemikiran dalam domain yang lebih abstrak. Jadi masyarakat Melayu ini sangat erat dengan alam sekeliling dan lingkungan kehidupan mereka. Bukan setakat alam sekeliling mereka, malah deria, anggota tubuh badan dan hati telah dijadikan sebagai analogi metafora yang berguna. Jadi manusia membentuk persepsi berdasarkan apa yang ada di sekeliling mereka tu. Jadi dari perspektif tersebut timbullah konseptualisasi yang membolehkan manusia menggunakan lambang-lambang bahasa untuk merakamkan fikiran dan juga pengalamannya. Maka dengan itu lain masyarakat, lain bahasanya dan lain persepsinya. Jadi metafora yang diwujudkan dalam bahasa Melayu Brunei pun berbeza mengikut bahasa dan persepsi dan budaya di sini. Jadi masyarakat Melayu turut menggunakan metafora ni sebagai asas berfikir bagi perkara-perkara yang lebih abstrak yang cuba difahami di dalam kehidupan lah. Jadi metafora ni bersifat abstrak. Ia menjelaskan pembentukan makna secara metaforikal dengan melihat metafora itu sebagai keadaan dasar antropologi manusia. Jadi penggunaan metafora itu menggambarkan keintelektualan masyarakat penuturnya. Adapun beberapa ciri-ciri metafora yang ingin saya jelaskan ialah yang pertama, menggunakan kata-kata ataupun frasa yang mempunyai makna kiasan untuk menyamakan ataupun membandingkan satu objek dengan yang satu objek lainnya. Contoh saya ambil daripada perambahan Brunei. Contohnya macam orang indah berdosa, membandingkan seseorang, artinya pura-pura indah salah. Ataupun perambahan Brunei macam minyak dengan air, membandingkan dua objek, minyak dengan air, yang bererti tidak sepakat ataupun seperundingan. Itu adalah contoh perambahan Brunei yang banyak serat dengan metafora. Yang kedua, ciri yang kedua ialah membandingkan suatu objek atau juga keadaan dengan menggunakan perbandingan langsung tanpa adanya kata perbandingan. Kata perbandingan bagaikan, laksana ataupun bab. Contohnya taruh sejak tanpa ada bagai dan sebagainya, bagai aur dengan tebing. Contohnya kambang bulu.
ataupun panas tangan. Panas tangan asal ke kedai panas tangan. Okey. Tidak dapat berjimat cermat walaupun mendapat pendapatan lumayan. Itu adalah metafora yang bersifat tidak menggunakan perumpamaan. Dan ciri yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi dalam kalimat. Dan ciri yang keempat, metafora ni melambangkan maksud yang berlainan daripada ekspresi yang diujarkan. Seperti yang contoh-contoh tadi itulah, lautan api dan sebagainya. Jadi metafora di atas ni ialah satu cara untuk mendeskripsikan sesuatu dengan mengatakan bahawa terdapat suatu perkara lain yang mempunyai kualiti terhadap sesuatu yang hendak dijelaskan. Gambaran, itu adalah metafora. Ciri-ciri metafora. Okay? Ya, jadi menarik juga ya untuk kita mengetahui maksud ataupun latar belakang metafora ini secara spesifiknya. Betul. Jadi mungkin Dan Hawa boleh menerangkan adakah metafora ini digunakan dalam berkarya di negara Brunei Darussalam? Ya, itu memang semestinya malah dalam karya-karya seni seperti syair, puisi, pantun pasti adanya terselit metafora tu. Metafora ni tidak hanya digunakan dalam ucaran sehari-hari ataupun dalam karya sastra, juga digunakan dalam lagu-lagu. Lagu-lagu Brunei pun ada tu banyak metafora, para penulis lirik yang menggunakan metafora untuk mengindahkan lagi lagu-lagu mereka. Jadi masyarakat Melayu ini menggunakan untuk sebagai satu pendekatan bagi menjadikan bahasa catur lebih berkesan. Banyaklah karya Brunei seperti Perabhahan Brunei, pantun, syair, syair-syair, apatah lagi syair-syair baginda Sultan Omar Ali Saifuddin. Banyak serat dengan metafora. Jadi saya ambil contoh syair nasihat, iaitu salah satu rangkap daripada syair nasihat, mudahan Tuhan memberi iman, yakinkan hadis dan juga firman. Itulah senjata melawan syaitan, memihit ilmunya dengan kekerasan. Ataupun satu lagi dalam syair nasihat, otak disiram dengannya ilmu, segala dibuat tiada jemu, iblis tiada dapat mensamu, nikmat dan rahmat dapat dijamu. Jadi sangat mengindahkan lagi hasil-hasil karya Sultan Omar Ali Saifuddin. Jadi baginda pun menggunakan metafora di dalam syair-syair baginda untuk menyampaikan satu pesan maksud yang sangat berkesan. Lagu-lagu Brunei pun ada jua yang saya lihat menggunakan metafora dalam lagu-lagunya. Contohnya lagu Cahaya Taubat. Mungkin ada yang tahu Ustaz Abdul Salam. Okey, lagunya liriknya dosa semakin mengalir, masa semakin menghimpit. Jadi penggunaan metafora ni akan mencantikkan lagi sesuatu karya. Lagu Izzah Hashim tertulis, suara hati membisik merayu, memujuk gelisah hatiku ini. Jadi jenis-jenis metafora ni akan lagi mengindahkan karya-karya dalam sesuatu penulisan dan apa saja untuk menghasilkan, menyampaikan maksudlah di sana. Dan memang betul sekali apa yang telah dikongsikan bersama. Ya, jelas seperti yang telah dihasilkan ataupun dikaryakan oleh baginda almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, ya, di mana menggunakan syair-syair tersebut seperti yang telah dinyatakan oleh Puan tadi, ya. Dan kita ingin mengetahui apakah kepentingan metafora ini, Puan? Mungkin dapat dijelaskan dalam untuk berkarya dan juga yang seumpamanya. Okey, terima kasih soalannya. Okey, kepentingan metafora ini adalah sebagai satu cara yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi metafora ni bukan sahaja lembut pada pendengaran tetapi juga kadang-kadang memiliki unsur lucu, ya. Jadi walaupun ada antara bahasa metafora ini dijadikan bahasa sindiran, namun sekali jarang pendengarnya sakit hati walaupun sindiran itu ditujukan kepadanya. Pasal metafora ni bersifat lembut. Jadi metafora ni lahir daripada idea yang kreatif yang tidak jauh daripada unsur kiasan. Penggunaannya pun berkait rapat dengan kepercayaan, sikap dan nilai masyarakat.
Jadi dengan penggunaan metafora ni, ia sangat penting untuk mengindahkan lagi sesuatu karya dan sangat puitis apabila karya tersebut dideklamasikan. Jadi memang sejak dahulu lagi metafora ni digunakan untuk menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat. Ia merupakan perlambangan ataupun metafora adalah elemen penting di dalam puisi Melayu dalam menentukan nilai estetiknya. Metafora terbentuk dengan adanya tindakan untuk membandingkan suatu konsep ataupun abstrak dengan sesuatu yang konkret ataupun lebih dekat dan lebih dikenali oleh masyarakat. Jadi kepentingannya bolehlah saya simpulkan. Yang pertama, ia menimbulkan kesan keindahan kepada karya. Yang kedua, mewujudkan nilai estetik di dalam karya. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang tersirat. Jadi ia tersirat metafora ni. Dan yang keempat, mengelakkan penulis ataupun petanian ni berbicara dengan menggunakan bahasa yang kasar. Dan yang kelima, terakhir sekali, menunjukkan budaya masyarakat. Jadi itu adalah kepentingan yang dalam penggunaan metafora lah, dalam ujaran ataupun dalam kita berkarya. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin kita ada lebih kurang 2 minit lebih lagi untuk kesimpulan daripada segmen bahasa dan kesusastraan Melayu kita kali ini. Silakan. Okey, untuk kesimpulannya perbincangan kita pada hari ini, pelahiran metafora ni akan menambahkan lagi kekayaan bahasa dan kajian dalam bidang bahasa lah, kajian semantik ataupun makna. Jadi perkembangan tamadun manusia ni selari dengan perkembangan bahasa. Jadi menyebabkan banyak perubahan penggunaan imej, konsep dan kemahiran kognitif yang bercambah umpama cendawan selepas hujan. Jadi penggunaan metafora ni berkait rapat dengan kepercayaan, sikap dan juga nilai masyarakat. Penggunaan metafora dalam kehidupan masyarakat menunjukkan ketinggian tahap berfikir. Tahap pemikiran tu bermula sejak daripada dahulu lagi kerana mampu menciptakan pelbagai bentuk metafora yang akan menjadikan warisan bangsa ni kaya lah. Itu kesimpulan yang saya boleh ungkapkan untuk tajuk kita pada hari ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya di atas perkongsiannya. Sedikit sebanyak kita pun sebetulnya Mahira belajar ya akan pengertian metafora dalam bahasa Melayu ini. Terima kasih pun di atas perkongsiannya. InsyaAllah semoga apa yang telah dikongsikan itu bermanfaat untuk kita sebagai menambahkan lagi pengetahuan kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Ya. Syukur Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Puan Helwa binti Haji Imran, merupakan auda sarjana Dr. Falsafah dalam Bahasa Melayu dan Linguistik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.